kita membuat hari ini membuat satu laporan polis terhadap 4 individu yang dinamakan Perdana Menteri Malaysia, Peguam Negara, Ketua Polis Negara dan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR berkaitan dengan komplot yang kita dakwa diadakan dalam berkaitan dengan isu penggunaan dakwah kekal pada pilihan raya lalu. Saya bacakan kenyataan media yang kita sediakan. Bersih dan NIEI berpendapat Perdana Menteri, Peguam Negara, Ketua Polis Negara dan juga Pengerusi SPR bertanggungjawab dalam pembatalan penggunaan dakwah kekal semasa PRU 12 8 Mac. SPR menggunakan 2.4 juta ringgit Malaysia wang rakyat untuk membeli dakwah kekal dari India untuk digunakan semasa pilihan raya dan membatalkan penggunaannya 4 hari sebelum pilihan raya diadakan. Alasan yang diberikan ialah kerana terdapat usaha untuk menyeludup masuk dakwah kekal dari negara jiran ke Malaysia. Ini menurut kenyataan sidang media yang dijalankan oleh ketiga-tiga pihak semasa pada 4 hari bulan Mac di Putrajaya. Ketua Polis Negara pada 4 hari bulan Mac itu mendakwa terdapat laporan-laporan polis dilaporkan di Kelantan, Perlis dan Kedah di antara 16 hingga 21 Februari dan telah menjalankan siasatan. Tetapi menurut jawapan bertulis yang dikeluarkan dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Batu Gajah, beliau yang berhormat Menteri mengesahkan sebenarnya tiada sebarang bukti berkenaan penyeludupan dakwah kekal dari negara jiran seperti yang didakwa oleh pengurusi SPR itu. Bermaksud di sini tidak ada laporan polis pun yang dibuat oleh sesiapa dan hanya keputusan untuk pembatalan dakwah kekal dibuat berdasarkan kepada khabar angin ataupun hearsay. Pada 17 Mei, pengurusi SPR telah mengeluarkan kenyataan yang berlainan dengan mengatakan bahawa beliau menerima arahan daripada Kabinet untuk membatalkan plan untuk melaksanakan dakwah kekal. Kemudian, pada keesokan harinya, pada 18 Mei, Perdana Menteri memberitahu bahawa Kabinet tidak mengarahkan SPR untuk membatalkan rancangan untuk menggunakan dakwah kekal tetapi hanya mencadangkan sedemikian. So kami berpendapat bahawa dia terdapat percanggahan pendapat di antara keempat-empat individu ini dan perlu disiasat dan perlu diambil tindakan. Kami membuat laporan berdasarkan kepada laporan-laporan media yang kami kumpul dan kami mendapati bahawa terdapat komplot di antara keempat-empat pihak yang dinamakan. Mengikut laporan berikut jelas menunjukkan bahawa pengerusi SPR berada di bawah telunjuk ahli Kabinet. Justru pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini perlu menjelaskan perkara sebenar supaya isu yang berkepentingan rakyat mendapat penjelasan dan tindakan yang sewajarnya dan perlu diambil berdasarkan kepada undang-undang negara. Sedikit tambahan, kita mendapati bahawa SPR tidak begitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penggunaan dakwah kekal kerana usaha yang dijalankan hanya mendapatkan pandangan daripada Majlis Fatwa dan telah gagal ataupun terlupa quote-unquote untuk dibentangkan di Parlimen untuk mendapatkan kesahan dari sudut perlembagaan. Sikap yang tidak profesional yang ditunjukkan oleh pegawai-pegawai SPR dalam hal ini amat mendukacitakan dan mendesak supaya pengerusinya Tan Sri Haji Abdul Rashid Abdul Rahman meletakkan jawatan serta-merta. Kami telah terlibat dalam bidang pemantauan pilihan raya di peringkat antarabangsa lebih kurang 10 tahun. Jadi dalam isu dakwah kekal ni, sewaktu Tan Sri Rashid mengumumkan 4 hari sebelum pilihan raya, saya dah nampak niat jahat kerana alasan yang diberikan tak masuk akal. Saya pernah memantau pilihan raya di Afghanistan, negara selepas perang, dan baru balik dari Nepal baru-baru ini. Tidak pernah ada alasan yang tak masuk akal seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Rashid, iaitu ada orang seludup dakwah hitam lah. Ini bukti dakwah hitam yang saya cuba di Nepal. Dakwah kekal seperti yang saudara-saudara tengok ni, yang saya cuba di Nepal sewaktu pilihan raya 10 April yang lalu sehingga hari ini masih ada. Jadi ini menghalang untuk berlaku pengundian berulang. Jadi kami nampak ini satu konspirasi yang jahat daripada Perdana Menteri dan Badan Pelaksana Pilihan Raya SPR untuk merampas hak rakyat untuk mendapatkan pilihan raya yang bebas dan adil.
Jadi sebab itu kami bersama hari-hari pada hari ini. Jadi kenapa rampas hak ni? Duit rakyat dah dibelanjakan 2.4 juta. Dari segi keselamatan, Ya. security. Dari segi security saya lihat pun tak masuk akal. Malaysia sebuah negara yang aman. Saya pernah berada di Afghanistan dan Nepal, negara post konflik ya, negara selepas perang. Tak pernah dikeluarkan alasan yang sedangkal ini. Jadi saya malu dengan Perdana Menteri, saya malu dengan Ketua Polis Negara, saya malu dengan Peguam Negara dan saya malu dengan pengerusi SPR. Kalau Bersih minta pengerusi SPR letak jawatan, saya minta keempat-empat letak jawatan. Ambil tanggungjawab. Satu macam dakwat kekal ni, dia bukan jual kat kedai alat tulis tau. Macam yang sekarang kita import daripada India. Anda perlu jadi macam Election Commission, Suruhanjaya Pilihan Raya baru boleh beli. Jadi tuduhan bahawa orang PAS beli kat Terengganu, kat Thailand, orang UMNO beli kat Thailand, itu bohong, nipu. Bukan senang nak beli dakwat ni, kita tak boleh beli kat kedai alat tulis. You kena ada satu surat yang you authority election baru you boleh beli. Apa yang ingin saya juga mengumumkan bahawa di peringkat parti kita masuk beberapa petition termasuk di Rembau kerana jelas SPR gagal menjalankan pilihan raya yang adil di situ. Saya tak nak terperangkap dalam urusan-urusan teknikal ini. Kita akan serah di mahkamah, akan mula disebut pada 2 hari bulan di Mahkamah Tinggi Seremban. 2 hari bulan 6, minta maaf, Mahkamah Tinggi Seremban. Tapi hari ini saya rumuskan bahawa keadilan sudah mampu membentuk kerajaan jika tanpa penipuan SPR dan konspirasi isu dakwat dan penyalahgunaan kuasa yang lain. Kita dedahkan ini hanya sedikit kepincangan tetapi membawa impak yang besar terhadap keputusan pilihan raya. Kita desak Dolah, Tan Sri, Rashid dan Musa Hassan dan Gani Patail mengambil tanggungjawab di atas isu ini dengan maruah. Kita mendesak campur tangan yang di-Pertuan Agong juga membentukkan Suruhanjaya Diraja dalam isu ini.